Dalam Islam ada 3 jenis syahid. Dia panggil syahidu ad-dunya. Syahidu dunia maksudnya syahid di dunia. Maksudnya di dunia kita nampak dia syahid, tapi di akhirat tak dapat pahala syahid. Itu maksud syahidu dunia. Siapa syahidu dunia? Yang orang yang berperang di jalan agama Allah Ta'ala, berperang dengan golongan musyrikin untuk meninggikan agama Allah. Tujuan dia yang itu sebenarnya, tapi dalam batinnya bukan yang itu. Zahir nampak macam dia perang di jalan Allah untuk meninggikan ajaran Allah, tapi sebenarnya dia perang tadi kerana nak tunjuk kata dia hebat, nak kata dia panglima, dan kemudian nak kata orang lain tak hebat macam dia. Maka waktu tersebut dia dipanggil syahidud dunia. Dia di akhirat tak dapat pahala syahid, di dunia sahaja dapat nampak macam syahid. Maksud dia apa dia? Dia akan dihukum seperti syahid, tak dimandikan, tidak dikafankan, dan dikebumikan dia dengan pakaian yang dia pakai ketika perang tersebut. Itu maksud syahidu ad-dunya. Faham? Syahidul akhirah, yang kedua, ini syahidul akhirah, syahid akhirat. Syahid akhirat, orang yang mana di dunia tak nampak syahid, tapi di akhirat mati syahid, dikira sebagai syahid, dapat pahala syahid. Nampak? Dapat pahala syahid. Contoh siapa? Contoh seperti ibu yang mati beranak. Ibu mati beranak anak dia, maka dia dapat pahala syahid. Tapi di dunia orang nampak mati beranak. Maksudnya macam mana mati beranak, mati dengan syahid akhirat ni? Dia dihukum seperti orang biasa. Dikebumikan dia, dimandikan jenazah dia, dikafankan dia, disolatkan jenazah dia, kemudian ditanam seperti orang lain macam biasalah. Itu dia kenapa? Karena dia syahid akhirat sahaja. Di akhirat sahaja dipandang dia syahid, di dunia orang biasa. Boleh? Lagi apa dia lagi contoh dia? Orang yang mati aksiden. Karena dalam hadis disebut had, yang ditimpa dengan sesuatu. Ditimpa dengan sesuatu, kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, guru kami, sebut bukan hanya yang jatuh bangunan atas dia. Hadmun juga termasuk dengan sabd, yang belaga di depan pun termasuk dengan hentakan juga, dan juga himpitan. Maka dia pun termasuk di kalangan orang yang mati syahid akhirat. Kemudian mati dengan sebab batn, mati sebab dalam sakit dalam perut. Orang mati sebab sakit dalam perut. Dan kata Maulana Syekh Yusri, termasuk dalam batn adalah apa-apa saja mati yang melibatkan dalaman. Sakit jantung, sakit perut, sakit usus, kanser dan sebagainya termasuk batn, kata Syekh Yusri. Yang sudah lebih umumkan dengan masalah tersebut. Bukan hanya sakit perut saja. Apa saja sakit. Syekh Yusri nak kata apa di sini? Dia nak beritahu kat kami, dia kata, di sini menunjukkan bahawa kita ini orang Islam ni, umat Nabi Muhammad ni, tak ada seorang pun yang mati melainkan semuanya dapat pahala syahid. Kalau tengok balik mati kita di kalangan kita, mati ikut mana? Tak aksiden, mati sakit dalam. Tak sakit dalam, mati beranak ke, mati terjun tenggelam ke, mati terbakar, semua ada kan orang Islam. Dan maksudnya kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, punya rahmat dia dengan sifat dia tadi, dan juga yang kami ni terkesan dengan cara-cara yang dia syarahkan, cara dia bawa dalam pemahaman dia terhadap hadis dan juga Al-Quranul Karim, sampai kesemuanya dengan rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata makna di sini, ini adalah rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua mati mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat nanti, kalau mereka sabar. Kalau sabar, dapat pahala syahid semuanya. Nampak? Mati ta'un, kena ta'un. Ta'un ni penyakit, dia jadi macam ada nanah di bawah kulit. Dia akan meleleh keluar, kemudian akan mati. Para sahabat kena ta'un. Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Abi Ubaidah Al-Jarrah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Sayyidina Syurahbil, dan para masyayikh dan para awliya dan sahabat Nabi yang agung wafat di Jordan waktu ketika ta'un Amawas. Pada tahun tersebut wafat mereka banyak. Ratusan sahabat yang wafat pada tersebut. Saya dah lawat makam-makam mereka di Jordan. Mereka wafat di sana ramai. Kerana ta'un Amawas. Kita ni COVID dikira ta'un ke? Tak, COVID tak dikira ta'un. COVID ni dikira wabak saja, tidak dikira ta'un. Kerana semua ta'un adalah wabak. Tidak semua wabak adalah ta'un. Ingat itu. Faham? Semua wabak, ta'un semuanya wabak. Bila disebut ta'un mesti dia wabak.
Tapi tidak semua wabak adalah ta'un. Itu kita jangan pelik bila mana ada wabak masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, bila kata Covid, ada orang Madinah kena Covid. Kita kata macam mana Madinah boleh kena Covid? Padahal Nabi dah sebut kata Madinah tidak akan dimasuki oleh ta'un. Ya, ta'un tak masuk, wabak masuk. Ta'un tidak masuk. Tak akan ada ta'un di Madinah. Jadi bukti ketika mana masuknya saja ta'un tadi, Covid ni, ada orang Madinah yang kena Covid dalam Madinah. Maknanya dia tahu kata ni wabak, ni bukan ta'un. Kenapa? Kerana ta'un adalah benda yang tidak akan boleh masuk ke Madinah, seperti Dajjal tak akan boleh masuk ke Madinah. Ta'un tak akan boleh masuk. Dia akan dihalang di pintu Madinah. Tak akan boleh masuk. Jadi orang Madinah tak akan mati ta'un. Ini kelebihan orang di Madinah. Kelebihan bumi Madinah tu sendiri. Ta'un tak akan boleh masuk. Ini disebut oleh Nabi SAW. Bagi kita keliru dulu masa mula-mula perbahasan. Rupanya Imam Ibn Hajar dah syarah lama dah dalam kitab ni. Disyarahkan oleh masyayikh kita ramai selepas tu. Sebab orang duk keliru kata ni ta'un ni, COVID-19 ni wabak ke ta'un? Wabak ke ta'un? Duk bincang masalah tu. Imam Ibn Hajar dah syarah dalam kitab dia berkenaan dengan wabak dan ta'un, dan dibezakan di antara wabak dengan ta'un, dan kata beliau ta'un adalah wabak dan bukan semua wabak adalah ta'un. Faham yang tu, insya-Allah kita selesai. Dan syahid yang ketiga, syahid apa? Tadi syahid yang saya bagi contoh tadi tu kena ingat betul-betul. Orang yang syahid ni, syahid akhirat ni. Bila sebut syahid akhirat, mana dia? Di akhirat dia dapat pahala. Syahid. Di dunia macam biasa. Dihukum dia macam biasa, diurus dia macam biasa. Jangan keliru pula. Tadi saya cerita macam ni, tadi orang mati aksiden, ustaz sebut tu syahid. Bukan syahid tak payah mayang ke? Oh, hang ni dengar tak habis. Aku syarah habis dah. Dengar tak faham. Dengar bagi faham elok. Saya sebut syahid akhirat. Makna daripada di akhirat dapat pahala syahid. Di dunia macam biasa. Kena mandi, kena kapan, kena semayang. Kena tanam lah, jangan tak tanam pula. Kena tanam. Syahid dunia, hak tadi yang mula-mula tu, di dunia nampak syahid. Di akhirat tak dapat pahala syahid. Di dunia saja syahid. Nampak macam syahid. Maksudnya apa dia? Dihukum dia macam syahid. Kerana dia perang. Perang pula dengan kufar, orang bukan Islam. Cukup syarat dia. Cuma niat dia tak betul. Maka nak hukum dia, jangan hukum dengan niat dia. Kita bukan tahu niat orang. Kita hukum dengan zahir dia. Okey, dia mati dengan baju dia. Jadi buat apa? Jangan mandikan dia. Tak perlu mandi. Jangan kafankan dia. Dan tak perlu solat. Tak perlu semayang. Cukup tanam je. Tiga-tiga tadi tak payah buat. Kenapa? Kerana dia syahid. Tapi syahid dunia, kalau kata dia niat bukan kerana Allah. Syahid yang ketiga, ni yang paling kita inginkan, iaitu syahid dunia dan akhirat. Dunia dapat syahid, akhirat pun dapat pahala syahid. Yang ni syahid yang dimaksudkan dalam ni. Asy-syuhada. Yang dimaksudkan sini adalah syuhada yang mana masuk dalam perang, mati dalam perang kafir kerana meninggi agama Islam. Dan mesti mati dalam perang tadi. Kalau mati selepas perang, dia tak panggil syahid. Mati selepas perang, dia kena tembak. Tapi dalam perang tu, dia pergi perang kena tembak. Kena dua dah. Dada ni sebelah. Rupanya jantung duduk tengah-tengah. Tak kena. Kena kat sini. Jadi buat macam mana? Dia pun duduk nazak lah, teruk. Tapi tak mati. Bawa balik ke kampung. Lepas 2 bulan, baru meninggal. Baik, macam mana nak buat dia? Dalam masalah kita, dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i, dia uruskan dia seperti biasa. Dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan jenazah dan tunaikan solat kepada dia. Jadi dia bukan macam syahid yang di dalam medan perang. Karena syarat yang kata tadi ni, yang tak perlu mandi, tak perlu kafan, tak perlu untuk solat, adalah orang yang mati waktu perang tu. Yang mati dalam perang tu. Itu maksudnya. Kemudian itu baru dipanggil syahid dunia dan akhirat. Kenapa dipanggil syahid? Kenapa syuhada dipanggil syuhada jamak kepada syahid? Kenapa syahid dipanggil syahid? Karena mereka syahidal jannata. Mereka telah melihat syurga pada ketika sebelum mereka mati. Waktu nak mati tu mereka dah tengok syurga pada waktu tersebut. Maka anugerah tu Allah Ta'ala bagi ketika orang tu nak syahid. Maksudnya ketika dia dipancung, ketika dia ditikam, ketika dia perang dalam perang tadi, dia ditembak dan sebagainya, waktu tu dia nampak dah syurga dia sebelum dia wafat tadi. Dia nampak dah syurga dia dan kemudian dia akan ditarik.
Dan kalaulah dia boleh hidup balik, dia akan hidup balik. Dia akan minta untuk hidup balik. Ini berlaku kepada Sayyidina Abdullah, ayah kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu waktu peperangan Uhud. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah Taala sebut, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah mereka ini mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah Taala. Lepas tu mereka akan dapat baju, mereka akan dapat makanan, mereka akan rasa macam mereka tidak mati. Karena orang yang syahid, roh mereka berada dalam burung yang akan berterbangan dalam dalam pokok-pokok dalam syurga Allah Taala.